اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat datang ke channel kami Cahaya di Ufuk Timur. Channel ini adalah channel baru yang memfokuskan tentang isu-isu semasa, permasalahan, agama, sejarah dan pendidikan dalam dan luar negara. Mari sokong channel kami untuk mendapatkan suatu info-info yang jelas dan benar, berita yang diberikan kepada khalayak ramai. Kali ini kami akan menyediakan satu kupasan yang menarik dari seorang sahabat kami. Mari kita dengarkan bersama. Selamat datang kepada semua netizen. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Video yang kita muat naik kali ini bertajuk Dibang Muhammad was killed by poison which proved him to be a false prophet. Maksud dibang ini adalah membongkar, membukakan kebohongan dan manipulasi dari pihak yang mengutarakan video ini. Video ini dimuat naik ke YouTube pada 25 Mei tahun 2022 pada hari Rabu yang lepas. Link video yang saya maksudkan ada disertakan di bawah ini. Video ini mengisahkan tentang tuduhan bahawa Nabi Muhammad menghembuskan nafas terakhir akibat dari termakan racun sewaktu peristiwa di Khaybar pada 3 tahun yang lalu. Kita hurai sedikit tentang ownership kepada video ini. Yang pertama, pelaku Christian Prince adalah founder dan teraju utama. Nama singkatan beliau CP, Christian Prince, atau saya panggil Chicken Prince. CP adalah seorang pendakwa Kristian yang sedang naik, popular. Kalau dalam carta Billboard, bolehlah kita katakan beliau ni antara top ranking bersama dengan Apostle Prophet, David Wood, Bruce, Bryner dan lain-lain. Beliau ni semua adalah konco-konco, teko-teko, periuk belanga yang sangkatan dengan beliau. Mereka ni memiliki platform yang hebat di peringkat antarabangsa dan followers yang bertikus-tikus, berbondong-bondong banyaknya. Kalau saya bagi ibarat, sekiranya follower mereka ni, baris dari KL boleh sampai ke Tambak Johor nun. Second link pun boleh sampai lah. Bahkan lebih daripada itulah. Tuan-tuan boleh Google sendiri tentang penyamun-penyamun tarbus ni. Ada saya sertakan link tu di bawah. Geng penyamun stokin hitam ni begitu berketempayak di sana-sini dalam dunia maya di internet hari ni. Cukup aktif. Kerja mereka ni sebenarnya tak ada lain. Mencari salah dan buruk agama Islam. Kalau tak jumpa, mereka cipta dan manipulasi yang benar dan jadikannya ianya keliru dan meragukan. Mereka inilah musuh-musuh Islam yang menggunakan senjata canggih iaitu internet, website dan yang berkaitan dengannya sebagai medan pertempuran untuk menjatuhkan agama kita. Bijak penyamun-penyamun ni semua. Akal mereka ni macam musang berjenggot. Hidup mereka ni takkan tenang kalau melihat agama Islam naik dan berjaya meraih begitu banyak pengikut. Penyamun-penyamun ni sedar tentang satu fakta yang tidak dapat dipungkiri hari ini. Di mana Islam adalah agama yang sedang berkembang pesat. Keahlian dan pengikutnya bertambah setiap hari. Ini berpunca dari kebanyakan penganut agama lain keluar dari agama tersebut dan memeluk agama Islam. Maka cacing-cacing ni tak boleh tidur malam. Sakit hati, sakit jiwa, senak perut, macam-macam lah. Baiklah, kita sentuh sedikit background CP ni. Kalau saya tak silap, CP ni sebenarnya berketurunan Arab. Arab asli lah, tapi dah derhaka dan dibuang negara kot. Beliau bekas seorang Muslim dan keluar dari Islam lalu memeluk agama Kristian. Dan sekarang bergiat sebagai pendakwah untuk menambah penganut agama Kristian di mana agama Kristian mengalami satu decline yang begitu drastik sejak kebelakangan ini. Satu taktik berkesan yang beliau gunakan adalah menimbulkan keraguan-keraguan, manipulation, membuat huraian dan pentafsiran tentang Al-Quran dan hadis dengan cara bersalahan
dan mengelirukan dan menimbulkan contradiction di antara Al-Quran dan hadis bagi menunjukkan kelemahan kepada kitab suci Al-Quran dan hadis yang menentang ayat-ayat Al-Quran. Satu lagi taktik kotor beliau adalah serangan secara peribadi kepada Nabi Muhammad, Allah dan para sahabat serta ulama-ulama Islam dengan menunjukkan bahawa banyak kontradiksi di antara satu sama lain. Ini kita sentuh kemudian, insya-Allah. Tentang pemilik akaun YouTube, penaik yang memuatkan naik video ini adalah Malaysian Prophet 2, Nabi kedua di Malaysia. Yang pertama siapa kita pun tak pasti, dan bila dia dapat ijazah dan tauliah jadi Nabi pun kita tiada sebarang sumber tentang perkara tersebut. InsyaAllah jika ada kepastian kita akan share pada masa hadapan. Okay. Mungkin beliau diijazahkan oleh penguasa kerajaan langit kot, sebab channel beliau pakai lambang bendera Malaysia. Tuan-tuan boleh Google sendiri tentang channel beliau di link yang disertakan. Walaupun beliau ni jadi Nabi sesat, semangat cintakan negara dia masih ada. Saya menduga pemilik akaun channel ni bukan beragama Islam dan mungkin dia ni beragama Kristian. Belum dapat kita pastikan juga. Begitulah sedikit sebanyak tentang 2 ekor penyamun ya. Baiklah, setelah selesai sesi sejarah, mari kita lihat video ini dan kita kupas, kita sikat dia satu persatu. Awal mula, CP menerangkan tentang seorang hamba Allah bernama Tariq Khan, post ke akaun TikTok CP. Mangkuk ni pun ada juga akaun TikTok. Tariq Khan memberikan jawapan tentang tuduhan CP bahawa Nabi Muhammad SAW telah diselamatkan Allah dan hidup lebih kurang 3 tahun selepas peristiwa keracunan di Khaybar. Sebenarnya pendapat yang lebih rajih dari sumber yang diyakini, Nabi wafat selepas 4 tahun. Mangkuk CP ni main bantai je. Dia tak ada pun buat kajian tentang perkara tersebut. CP ni punya benci kat Nabi kita. PBUH itu pun dia tak nak sebut peace be upon him kepada Nabi kita. Tak apalah, kita pun tak minta pencacai tua nak mampus macam dia bagi doa kat Nabi kita. Menurut CP, kalau Allah menyelamatkan Nabi, sepatutnya dia hidup dan tidak mati. Dan Nabi menderita sepanjang tempoh masa 3 tahun tersebut sebelum menghembuskan nafas yang terakhir. Okey, kita tumpukan perhatian kepada video ini. Bermula dari klip 5.58 hingga 6.51 di mana CP menghadirkan seorang ulama Syiah bernama Syekh Yasir Al-Habib. Peace of Christ to all of you. Please invite your friends and don't forget to share this video after we finish. It's going to be a very short video. A few days ago, we made a video about the death of Muhammad and how he died by poison. A Muslim, he posted in my TikTok the answer saying, well, he died and Allah, he saved him, so he died 3 years later. Muhammad, PPUH, came to confirm what was true, which is accomplished. And here I find it very weird to say that he was saved, yet he died. As I understand, the one is saved is the one who lived, not the one who died. And he lived for 3 years in a miserable death. In front of us here, we have a Muslim Shia Sheikh. He explained to you why the death of Muhammad by poison by a Jewish woman who revenge proved Muhammad to be false, if it's true story. Consumed the poisoned food, it will be a proof of his not being a true prophet. May Allah forbid. This is because it was the Jews and the women who wanted to put the prophet under trial by means of their scheme. Is he truly a prophet who gets revelation from Allah? If he was a prophet, he would know that this food was poisoned and would not consume it. If not, he would consume it. Authentic hadiths provide that the Prophet, peace be upon him, and his pure family knew it and did not consume the food. He admonished his retinue not to consume it either. Well, this is the Shia, but why he is saying this will prove that Muhammad is false? Because Muhammad in the hadith he said, if you try to do that, Allah will not allow you.
and later Muhammad, he died by poison. And the Shia, they are saying what they are saying because they want to say that the one who killed him is Aisha, which will not change anything. Does it make a difference if Aisha is the one who killed him or it is a Jew? A prophet of Allah was not saved. Jesus was saved. Muhammad died by poison. Share the video, tell your friends, and let us see what the Muslim answer will be. Thank you very much. Mari kita buat perincian dan kupasan. Pertama, kita perhati dan fokus di sini satu kebijakan dari CP. CP mendatangkan kisah sebenar, fakta dan hadis sahih tentang keracunan Nabi di Khaybar. Tujuan CP ini untuk membina satu plot, jalan cerita yang baik, naratif yang logik, sebelum beliau mendatangkan deception dan diversion. Satu taktik penyamaran dan pengalihan. Cara ini telah sering CP gunakan dalam video-video beliau yang terdahulu. Beliau akan mempesonakan semua netizen, terutama mereka yang bukan beragama Islam, kerana mereka akan mudah menerima cerita beliau kerana mereka tidak memiliki ilmu pengetahuan yang sebenar. Bahkan kebanyakan mereka tidak berminat pun untuk mengetahui hal yang sebenar. Bagi kebanyakan non-Muslim, mereka merasa senang hati apabila melihat kelemahan agama Islam dan Nabi kita yang sering distigma sebagai pedofil dan bermacam-macam lagi. Jadi apa yang CP persembahkan akan mereka terima bulat-bulat dan hadam begitu saja. Tak kira lah batu kah, kayu kah, tapir kah, babun kah, semua mereka telan. Kedua, CP menghadirkan video klip cut in between daripada Sheikh Yasir Al-Habib. Kononnya Sheikh Yasir adalah satu sosok yang mewakili pandangan rajih golongan ulama handal Islam. Mari kita kenal dulu siapa Sheikh Yasir yang sebenarnya. Tak kenal maka tak cinta. Okey. Sheikh Yasir Al-Habib adalah seorang penganut kuat aliran Syiah berhaluan kanan. Beliau dilahirkan di Kuwait dan seorang yang ekstremis, right wing. Beliau adalah ketua kepada organisasi yang dikenali sebagai The Mahdi Servant Union. Pengikut Imam Mahdi, grup ini dizahirkan di London, ditubuhkan dan beroperasi di London, UK. Sheikh Yasir telah melarikan diri dari Kuwait kerana beliau dituduh, dibicarakan dan didapati bersalah atas perbuatan beliau melimparkan tohmahan, kejian dan penghinaan terhadap Sayyidatina Aisyah, isteri Nabi, semasa di London pada satu majlis rasmi, gathering. Peristiwa ini dah lama, pada tahun 2010. Ekoran daripada tuduhan beliau menyebabkan rakyat dan ulama salafih marah serta mengadakan demonstrasi jalanan di Kuwait membantah akan penghinaan beliau terhadap Sayyidatina Aisyah. Ini mengakibatkan kerajaan Kuwait membuang beliau dan menarik kerakyatan Yasir. Artinya Sheikh Yasir ni tak ada kerakyatan lah kat bumi ni. Lepas tu dia boleh pindah lah ke bulan ke matahari ke, minta kerakyatan kat sana, duduk dia diam kat sana. Kecil-kecil dia tak nak mampuih dah tua, dia menyusahkan orang, tak ada kerja punya makhluk. Akhirnya beliau mendapat suaka politik di London dan menetap di sana sehingga ke hari ini. Biasalah orang jahat ni, umur dia memang panjang. Dia tunggulah masa dia. Okey, kita teruskan. Walaupun Sheikh Yasir Al-Habib adalah pendukung kuat Syiah, bahkan beliau adalah pengkritik kuat terhadap kepimpinan kerajaan Iran di bawah dasar-dasar Imam Ali Khamenei, anak kepada Ayatullah Khamenei. Sheikh Yasir ni, menurut pandangan saya, ini pandangan saya semata-mata lah, kat semua tempat dia buat masalah. Semua orang dia kutuk. Semua pendapat dia tolak. Dia je yang betul. Jenis macam dia ni dengan CP memang elok berkawan. Spesies mereka berdua ni banyak kat pasar borong tu. Selonggok RM1 tak laku pun. Kita perlu mengetahui kredibiliti beliau sebelum kita mengambil kira pendapat beliau tentang hadis kewafatan Nabi dan peristiwa di Khaybar agar kita melihat dengan jelas hala tuju Sheikh Yasir dan kenapa CP menggunakan beliau untuk memperkuatkan plot dan natijah CP sendiri. Jelas sebenarnya, kredibiliti Sheikh Yasir tidak diterima pakai dalam masyarakat Islam. Kerana pegangan Sheikh Yasir bertentangan dengan ahli sunnah wal jamaah dan beliau anti kepada para sahabat-sahabat dan ulama-ulama terpercaya dalam dunia Islam. Baiklah, kita dengar komen Mak Suud ni.
Syekh Yasir menyatakan bahawa Nabi Muhammad SAW dihidangkan dengan makanan yang dicampur racun. Sebenarnya daging kambing yang dihidangkan pun. Makanan tersebut dimasak dan dicampur sejenis racun yang kuat oleh seorang perempuan Yahudi kerana keluarga perempuan tersebut telah dibunuh oleh tentera Islam di bawah pimpinan Nabi, dan pertempuran inilah yang dikenali sebagai peristiwa Khaybar. Perempuan tersebut bersama dengan pemimpin mereka mendatangkan satu skema tipu daya, scamming taktik, di mana menurut mereka kalau Nabi Muhammad SAW adalah benar seorang Nabi yang diutus Allah, pasti Allah akan menyelamatkan beliau dari memakan daging kambing tersebut dan sekaligus membuktikan kebenaran kerasulan Nabi Muhammad SAW. Taktik dan skema perempuan Yahudi dan kaumnya diketahui oleh Nabi, dan Nabi menghalang para sahabat menjamah makanan tersebut. Kita akan sambung video ini pada sesi yang kedua, part 2, kerana akan terlalu panjang jika saya huraikan di sini sekaligus. Pada part kedua nanti, kita akan teruskan video CP di intersection peringkat yang paling penting, bermula daripada klip 8.36 sehingga klip 9.03. Pada section tersebut, CP mula menari, tarian dia sumbang. Di sinilah penipuan, manipulasi, spin, putar belit dan deception yang beliau masukkan secara halus ke dalam video tersebut. Sekaligus CP membuat klaim kontradiksi, kononnya Allah tidak menyelamatkan Nabi kita berbanding Nabi Isa yang telah diangkat ke langit. InsyaAllah, pada video sambungan yang kedua, kita akan datangkan penerangan, perincian serta kisah sebenar, point to point, precisely, peristiwa di Khaybar dan seterusnya saat-saat kewafatan Nabi dari pendapat yang terpercaya dan masyhur serta didokong oleh hadis-hadis sahih. Dengan kuasa dan kudrat Allah, semoga kita berjumpa pada paparan video yang seterusnya. Saya sudahi sesi ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, kita mendapat satu pencerahan dan jawapan yang benar dari seorang sahabat kita yang memiliki ilmu pengetahuan yang dapat kita jadikan sebagai pegangan kita sebagai umat Islam yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita terhindari daripada fitnah-fitnah dunia sehingga kita mengakhiri dunia ini dengan keadaan iman. Nantikan video kami pada part kedua untuk kupasan-kupasan lebih lanjut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.